Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada sesi kali ini saya ingin berbincang soalan STPM 2013, iaitu soalan STPM sebenarlah tahun 2013, iaitu bahagian B. Okey, kalau kita lihat sini bahagian B 30 markah, jawab semua soalan. Ini biasalah. Bahagian B 30 markah. Okey, sebelum tu saya ucapkan selamat datanglah kepada siapa yang belum ikuti channel saya, saya Cikgu Ismail. Bolehlah view video saya, like, komen dan juga subscribe channel saya ni. Okey, jadi pada sesi kali ini saya akan meneruskan dengan soalan STPM tahun 2013 bahagian B 30 markah, jawab semua soalan. Okey, kita lihat soalan nombor 31 ni. Soalan nombor 31. Okey. Kata ganti nama. Kata ganti nama diri X. Kata ganti nama tak tentu. Kata ganti nama orang Y. Okey. Apakah kata ganti nama pada X dan Y? Berikan contoh. Berikan satu contoh. Dia minta satu contoh perkataan yang kedua bagi kedua-duanya. Okey, kalau kita lihat soalan 31 ni masih lagi dalam tajuk morfologi, tapi ini dia ambil sebahagian daripada golongan kata, iaitu kata nama lah. Kata nama, tapi dia ambil ini kata ganti nama. Kata ganti nama diri, kata ganti nama diri orang, X kosongkan, dan kata ganti nama sini pun dikosongkan, kata ganti nama tak tentu. Okey, apakah kata ganti nama pada X dan Y? Berikan satu contoh perkataan bagi kedua-duanya. Okey, kalau kita lihat sini kata ganti nama, kata ganti nama diri. Okey, X. Okey. Sini kata ganti nama, kata ganti nama X ialah kata ganti nama tunjuk. Kata ganti nama tunjuk. Okey, contoh itu, ini, sana, sini, begitu, begini. Itu kata ganti nama X ialah kata ganti nama tunjuk. Okey, seterusnya kata ganti nama Y. Okey, Y di sini. Kita jawab sini kata ganti nama Y ialah kata ganti nama diri tanya. Kata ganti nama diri tanya. Okey, contohnya apa, siapa, bila, dan mana. Tapi soalan ni dia minta satu saja, satu contoh saja. Dia minta satu contoh saja. Okey, kata ganti nama X ialah kata ganti nama tunjuk. Contoh itu, ini, sana, sini, begitu, begini. Kata ganti nama Y ialah kata ganti nama diri tanya. Okey, itu habis soalan nombor 31. Okey, seterusnya kita lihat soalan nombor 32. Okey. Berdasarkan
Contoh perkataan berapitan di bawah ini, namakan jenis apitan dan kategorinya dengan menggunakan carta yang disediakan. Okey, soalan ni tanya tentang jenis apitan. Ini kalau kita lihat sini, ini tajuk tentang proses pembentukan kata, iaitu pengimbuhan. Dia cuma namakan jenis apitan dan kategorinya. Okey, jenis apitan. Okey, apa jenis apitan yang ada? Okey, apitan kata nama. Apitan kata nama. Apitan kata apitan kata kerja. Apitan kata adjektif. Okey, itu jenis apitan. Okey, di sini dah beri perkataan, kelurusan, ketimuran, kecinaan, kehujanan, memfatwakan pengunduran. Okey, contoh perkataan kita pilihlah daripada rajah yang telah diberikan, carta yang diberikan. Okey, apitan kata nama. Kita pilih sana. Kelurusan. Pengunduran. Itu contoh apitan kata nama. Apitan kata kerja, menfatwakan. Satu lagi, kehujanan. Apitan kata adjektif, kecinaan dan ketimuran. Okey, itu berdasarkan contoh perkataan berapitan di bawah, namakan jenis apitan dan kategorinya. Jadi ni hanya pilih apitan saja. Jadi untuk imbuhan ni ada awalan, ada akhiran, ada sisipan. Jadi banyaklah kamu kena belajar tentang perimbuhan ni. Okey, seterusnya kita lihat soalan nombor 33. Bertahun-tahun lamanya dia merantau. Bertahun-tahun lamanya dia merantau. Sedikit wang diperlukan bagi menyiapkan titi itu. Aminah mendapat hadiah kerana menjadi pengunjung yang ke-1000 dalam pameran tersebut. Apakah jenis kata bilangan yang terdapat dalam ayat di atas? Okay, soalan ni tanya tentang jenis kata bilangan. Jenis kata bilangan. Kata bilangan apa? Kata bilangan himpunan kah? Kata bilangan tak tentu kah? Kata bilangan tingkat kah? Okey, bertahun-tahun. Ini terus jawablah. Itu adalah kata bilangan himpunan. Bertahun-tahun. Kata bilangan himpunan. Sedikit wang diperlukan. Sedikit. Itu kata bilangan apa? Tak tentu. Kata bilangan tak tentu. Aminah mendapat hadiah kerana menjadi pengunjung yang ke-1000. Yang ke-1000. Ke-1000 kata bilangan tingkat. Kata bilangan tingkat ataupun ordinal. Ini pun kena hafal lah. Ini dah masuk kategori kata tugas.
kata bilangan, kata pemberi, kata sendi nama. Tapi soalan tahun 2013 ni dia tanya tentang kata, jenis kata bilangan. Okay, seterusnya soalan nombor 34. Barang dari seberang tidak dikenakan cukai. Apakah fungsi frasa yang bergaris dalam ayat di atas? Barang dari seberang tidak dikenakan cukai. Apakah fungsi frasa yang bergaris dalam ayat di atas? Okay, soalan ni tanya fungsi frasa, bukan ditanya jenis frasa. Fungsi frasa. Kalau kamu tengok sini, kalau kamu jawab jenis frasa dari seberang, mungkin kamu kata frasa sendi nama. Bukan. Apakah fungsi frasa yang bergaris dalam ayat di atas, iaitu yang bergaris itu dari seberang? Jawapannya ialah penerang frasa nama. Penerang frasa nama, itu fungsi frasa itu. Bina satu ayat yang mengandungi satu klausa bebas dan satu klausa tak bebas. Okay, bina satu ayat. Ini bina satu ayat. Kalau dah suruh bina ayat, mula ayat huruf besar dan di akhir ayat adalah titik. Bina satu ayat yang mengandungi satu klausa bebas dan satu klausa tak bebas. Mesti ayat itu memenuhi syarat ini. Okay, contoh apa? Budak itu tidak hadir ke sekolah. Budak itu tidak hadir ke sekolah. Itu klausa bebas. Kerana ibunya sakit. Okay. Tengok sini klausa bebas. Budak itu tidak hadir sekolah kerana ibunya sakit. Klausa tak bebas. Okay, seterusnya soalan nombor 36. Berikan contoh ayat. Ini pun dia minta contoh ayat yang mengalami proses pendepanan seluruh predikat. Pendepanan sebahagian predikat. Berikan contoh ayat pendepanan seluruh predikat. Okay, kita boleh bagi contoh pendepanan seluruh predikat. Okay, membaca buku di perpustakaan. Membaca buku di perpustakaan pelajar itu. Membaca buku di perpustakaan pelajar itu. Jadi ini telah berlaku pendepanan seluruh predikat. Membaca buku di perpustakaan. Okey. Pendepanan sebahagian predikat. Kita boleh ambil ayat ini semula untuk buat pendepanan sebahagian predikat. Contoh apa? Membaca buku pelajar itu di perpustakaan. Membaca buku pelajar itu di perpustakaan. Itu pendepanan sebahagian predikat. Okey. Seterusnya soalan nombor 37. Soalan nombor 37. Okay. Buah pauh dari permatang dibawa bersama putik kelubi. Dari jauh saya datang bertemu tuan yang baik budi.
Apakah proses penerbitan ayat yang terdapat bagi baris keempat dalam pantun di atas? Okey, ini tanya proses penerbitan ayat. Proses penerbitan ayat. Bertemu tuan yang baik budi. Apakah proses penerbitan ayat yang terdapat bagi baris keempat dalam pantun di atas? Ini proses penerbitan ayat. Okay, kalau kita lihat proses penerbitan ayat, baris yang keempat ni yang ada itu ada proses pengguguran. Pengguguran. Proses pengguguran. Lagi bertemu tuan yang baik budi. Sana ada juga proses perluasan. Jam betul lah, bukan perluasan, perluasan. Proses pengguguran, proses perluasan. Kita pun dah belajar proses penerbitan ayat ada 3, pengguguran, perluasan dan proses penyusunan semula. Tapi dia tanya dalam baris keempat, ayat yang terdapat dalam baris keempat, bertemu tuan yang baik budi. Itu proses pengguguran dan proses perluasan. Okay, seterusnya soalan nombor 38. Bina satu ayat berdasarkan rajah pohon di atas. Ini ayat, subjek, frasa nama, predikat, frasa adjektif. Frasa nama, kata nama, penerang, penentu, frasa adjektif, penguat, kata adjektif. Bina satu ayat berdasarkan rajah pohon di atas. Kita boleh buat ayat lah. Kucing putih penerang, kucing putih penentu. Kucing putih itu penguat. Kita boleh buat sangat, kata penguat. Kucing putih itu, kucing kata nama, penerang, putih itu, penguat, sangat, kata adjektif. Kita boleh buat jina. Itu dah memenuhi kehendak berdasarkan rajah pohon tersebut. Kucing putih itu sangat jina. Okey, seterusnya soalan B. Bina rajah pohon bagi ayat yang berikut. Adik saya masih membaca buku. Okey, bina rajah pohon. Adik saya masih membaca buku. Okey, kita lihat sini ayat A. Ayat sini subjek, sini predikat. Adik saya. Adik saya. Kita lihat sini, kita bahagi dulu ayat ni. Mana subjek? Adik saya. Subjek. Ni masih membaca buku, predikat. Okey, subjek, frasa nama. Predikat masih membaca buku, frasa kerja. Frasa kerja. Okey. Subjek, frasa nama, sini kata nama. Sini kata ganti nama. Di sini okey, frasa kerja. Sini kita ada apa? KB. Kata bantu. Kata bantu. Sini kita ada kata kerja. Kata kerja. Sini
kita ada frasa nama. Frasa nama kata kerja, ini kata nama, sini penentu. Okey, kata nama sini adik saya, ganti nama. Kata bantu masih ini membaca. Kata nama buku, sini buku itu. Adik saya masih membaca buku itu. Okey, kata nama, sini kata nama, sini penentu. Okey, ini adalah raja pohon. Adik saya masih membaca buku itu. Subjek, predikat, frasa kerja, kata bantu, kata kerja, frasa nama, kata nama, buku, penentu itu. Okey, ini soalan nombor 38. Okey, seterusnya soalan nombor 39. Soalan nombor 39. Baca petikan yang berikut dan kenal pasti kesalahan. Kenal pasti kesalahan bahasa yang terdapat di dalamnya. Bagi setiap kesalahan, jelaskan sebab kesalahan dan kemudian buat pembetulan. Ini soalan analisis kesalahan bahasa. Kita baca dulu. Tujuan seminar itu adalah untuk menyadarkan orang ramai tentang kepentingan sektor pertanian. Kertas kerja seminar pula dibentang oleh pakar dalam bidang tersebut. Sambutan pelbagai pihak amat menggalakkan. Baru-baru ini, beberapa agensi swasta telah menawarkan kemudahan tertentu kepada petani untuk memajukan bidang yang dicuburi mereka. Peluang tersebut sewajarnya direbut oleh penduduk di luar bandar, khususnya untuk memanfaatkan tanah mereka yang kebanyakannya terbiar. Walau bagaimanapun, antara masalah yang dihadapi ialah kekurangan tenaga kerja, terutamanya daripada generasi muda. Di kampung-kampung, golongan tua sahaja yang mengusahakan dengan bertungkus lumus, sedangkan anak-anak muda lebih senang mencari rezeki di kilang-kilang. Kesimpulannya, usaha untuk mengubah cara berfikir anggota masyarakat adalah sukar meskipun kita berada di era kemajuan. Okey, ini adalah petikan tersebut. Okey, kita kenal pasti kesalahan. Okey, kalau kita lihat sini yang salah ni kertas kerja. Kertas kerja. Kenapa? Kesalahan menggandakan. Kesalahan
menggandakan keseluruhan kata majmuk. Perkataan pertama saja digandakan. Perkataan pertama sahaja digandakan. Kertas kerja. Maknanya kertas kerja. Kebetulan kertas kerja. Samalah kalau ada apa? Contoh yang lain. Menteri besar. Tetap boleh buat menteri besar. Menteri besar. Yang di hadapan saja. Yang kita ganda. Kesalahan yang kedua. Kita lihat kesalahan yang kedua. Mengusahakan dengan bertungkus lumus. Mengusahakan dengan bertungkus lumus. Jadi yang kesalahan yang kedua, mengusahakan dengan bertungkus lumus. Mengusahakan dengan bertungkus lumus. Okey. Kesalahan tiada objek selepas kata kerja aktif transitif. Kesalahan tiada objek selepas kata kerja aktif transitif. Jadi sini sepatutnya pembetulan mengusahakan tanah dengan bertungkus lumus. Itu kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga, kita lihat sini tadi, sukar meskipun kita berada di era kemajuan. Ini kesalahan yang ketiga. Berada di era kemajuan. Nombor 3, berada di era kemajuan. Berada di era kemajuan. Ini kesalahan kata sendi nama. Kesalahan kata sendi nama merujuk kepada tempat dan bukan masa. Kesalahan kata sendi nama merujuk kepada tempat dan masa. Sepatutnya berada
pada era kemajuan. Berada pada era kemajuan. Ini kesalahan yang ketiga, berada di era kemajuan. Kesalahan kata seni nama merujuk pada tempat dan bukan masa. Pembetulan berada pada era kemajuan. Jadi untuk soalan analisis kesalahan bahasa ini, kamu hanya berikan 3 sahaja. Kalau beri lebih pada 3, pemeriksa tidak akan semak kesalahan yang keempat, kelima dan seterusnya. Jadi pastikan anda beri 3 saja. Okey, saya rasa untuk perbincangan soalan STPM 2013 sampai di sini sahaja. Jadi saya harap perbincangan saya ini memberi manfaatlah kepada anda semua, supaya anda mengetahui bentuk-bentuk soalan yang biasa disoal dalam soalan STPM bagi semester 2. Jadi jika anda semua fikirkan ini bermanfaat, bolehlah anda kongsi dan subscribe channel saya. Sekian, terima kasih.